Dalam prinsip kedaulatan watan ada disebut bahawa raja-raja, termasuklah Duli Perketuanku yang di-Pertuan Agong, serta para raja-raja negeri, para sultan adalah zilullah fil ard, iaitu yang dilantik untuk memegang amanah menjaga agama pada setiap masa. Jadi bolehkah yang bagi Datuk kemukakan dan huraikan melalui konsep jurusbin watan ini, seperti yang Datuk asaskan, bagaimana agaknya prinsip kedaulatan watan ini kita boleh gunakan sebagai solusi untuk majlis raja-raja dan ketua-ketua agama di peringkat persekutuan, di peringkat negeri, untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi menjaga agama Islam dan memperkasakannya. Silakan Datuk. Saya melihat untuk menjawab pertanyaan solusi kepada majlis raja dan ketua agama Islam di peringkat persekutuan dan negeri untuk menjaga dan perkasa Islam di negara kita, ada 3 tahap yang utama. Yang pertama adalah kata orang kedudukan raja-raja, kedudukan yang Tuan Agong dan juga raja-raja itu perlu diketahui, dan fungsi yang perlu dimainkan oleh raja-raja itu sendiri seperti mana diperuntukkan dalam perlembagaan kita. Kalau kita lihat dalam peruntukan perlembagaan yang Tuan Agong sebagai ketua agama Islam, baginda juga pemerintah agama Islam, baginda berakidah Islam, baginda bersumpah untuk melihara agama Islam. Di sini kita lihat kerangka kontinum falsafah undang-undang yang dipegang oleh perlembagaan kita, yang meletakkan Islam bukan sahaja aspek diri, tetapi Islam juga mempunyai aspek awam, public law. Jadi ini yang perlu tahu, dan bagaimana raja-raja mempunyai kewajipan untuk memerintah berasaskan tanggungjawab amanah baginda sebagai pemegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ini difahami, secara tak langsung kita akan kembali pada satu prinsip yang kita rujuk kepada hukum Islam, yang kita rujuk kepada rujukan Islam, yang kita tarifkan mengikut kacamata Islam, bukan kita tarifkan mengikut Westminster. Yang jadi masalah ni, bila kita nak tarif, nak tafsir ni, kita pergi pada Westminster, fahaman barat, kerangka dikotomi. Itu isu cabaran yang pertama. Jika sekiranya dapat difahami kerana raja ini, bila dia berkedudukan sebagai khalifah Allah, tanggungjawab raja ni apa? Pertama, dia sebagai pemimpin yang mas'ulun ala ru'ayati. Dia bertanggungjawab untuk pegang kepada asas penciptaan kita. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Jadi antara tugas ini ja'ilun fil ardi khalifah itu yang difirmankan oleh Allah SWT ialah membawa amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Membawa kepada prinsip lain yang dijelaskan sebagai seorang khalifah, untuk mencegah mafsadah, kerosakan, untuk menegakkan amar bil ma'ruf nahi munkar sebagai pemegang amanah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya raja kita bukan perlu membisukan diri. Ini fahaman Westminster yang cuba diterapkan oleh mereka yang masih lagi menerima pemikiran tersebut, apabila mereka pandangan raja-raja tidak boleh menyanggahi nasihat eksekutif. Kerana kalau raja itu menyanggahi nasihat eksekutif, maka raja akan disanggah di mahkamah. Kalau salah satu pandangan, raja akan dipertanggungjawabkan. Betul lah, sebenarnya raja ni bertanggungjawab, mas'ulun ala ru'ayati, bertanggungjawab. Raja kita bukannya Tuhan seperti difahami oleh Westminster. Sebab tu Westminster dia tak bagi raja bersuara, sebab raja ni kena jaga kedudukan dia seperti Tuhan, kan, dahulu. Tapi Tuhan yang tak ada kuasa dah, jadi cabut apabila berlaku glorious revolution. Itu kita kena faham asalnya kenapa berbezanya doktrin nasihat Westminster dengan doktrin nasihat kita. Doktrin nasihat kita berlandaskan pada syura. Doktrin nasihat Westminster berasaskan bahawa raja mesti bertindak, meminta nasihat dan bertindak. Sedangkan bila British cuba mencampuri haiwan negeri Melayu, dia ada exception. Nasihat itu tidak perlu diminta dan haiwan agama Islam dan adat Melayu. Kalau ikut tarifan adat Islam dan Melayu, tak ada apa lagi lah yang tinggal sebenarnya. Kan? Itulah kalau tak Islam, adat Melayu. Islam pun dia ada mabadi amah sebagainya. Jadi ini kita faham. Kalau kita faham tentang kedudukan raja,
oleh kita dan juga raja-raja sendiri, bahawa baginda perlu bersuara, dan kita dah alhamdulillah. Raja-raja kita bersuara, menyampaikan nasihat. Jadi bila raja bersuara, bertitah, jangan kita anggap raja ini mencampuri urusan politik. Sebab raja itu politik. Raja itu adalah politik. Ketua politik tertinggi negara raja lah. Cuma raja bukan politik berkepatian. Siasah. Itu kita kena faham. Selagi kita letak raja tak boleh politik, macam mana raja tak boleh politik pula? Dia ketua negara. Jadi itu yang masalah. Yang kedua adalah kesedaran yang perlu ada tentang prinsip kedaulatan negara kita. Oleh kerana raja ni pemegang amanah dan raja-raja ni menginstitusikan perlembagaan kita, maka prinsip yang ada dalam perlembagaan kita adalah syariah compliance yang selaras, yang selari dengan kedudukan raja-raja itu sendiri. Jadi kalaulah kita faham prinsip negara ini bukannya demokrasi berperlembagaan, tetapi prinsip kedaulatan negara kita pasti pada raja sebagai pemegang amanah Allah SWT yang wajib menjunjung agama Islam, yang perlu menegakkan amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, yang nasihat baginda atau bila baginda menerima satu nasihat tersebut tidak boleh bercanggah dengan ajaran Islam. Apabila baginda mengubah undang-undang di parlimen, baginda tidak boleh mengubah undang-undang yang bercanggah dengan hukum syarak. Dan apabila baginda melantik hakim-hakim di bawah kuasa baginda, maka baginda tidak boleh melantik atau baginda mesti menegur jika ada keputusan mahkamah itu yang bercanggah dengan hukum syarak. Sebab itulah seperti mana Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman sebut tadi, ya, memanglah jelas Rasulullah ni adalah hakim tertinggi. Akhirnya rujukan pada Rasulullah. Begitu juga pada Amirul Mukminin. Ada hierarki mahkamah tu. Cuma apabila kuasanya perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, raja telah memindahkan kuasa pengadilan kepada sebuah mahkamah, kepada sistem mahkamah. Raja memindahkan, raja mewakilkan kuasa. Tetapi dia ada meninggalkan lagi kuasa pengampunan, kuasa untuk menguatkuasakan perintah hukuman bunuh. Jadi asal kuasa itu pada raja-raja, dan Islam lah ini. Islam ni pada diri Rasulullah, baginda adalah apa? Ketua negara. Baginda adalah ketua hakim. Baginda adalah apa dia? Legislator tertinggi sekali. Tapi pandukan pada apa? Islam ada pandu Al-Quran dan Sunnah. Kan? Islam meletakkan prinsip syura, bermusyawarat. Itu beza Islam dengan lain. Kalau prinsip sistem barat ni, dia ada separation power. Kan? Separation power pada kehakiman, ada eksekutif, ada legislatif, ada yang tak absolute, ada campur macam Malaysia ni, legislatif dengan eksekutif orang yang sama. Kan? Melainkan senator lah. Kan? Judiciary ada beza. Tapi Islam ni sebenarnya itu sistem yang barat faham, tapi dalam kerangka Malaysia, sumber kuasa itu masih daripada Yang Bertuan Agong atau Raja-Raja Melayu. Di bawah Raja-Raja Melayu ada 3 tanggungjawab ni. Dan Raja Melayu, dia tidak boleh merintah suka hati. Dia berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dia pegang pada syura. Dan pada 3 cabang kuasa ini merupakan syura bagi raja-raja. Dan syura ini pula tertakluk pada pematuhan hukum syarak. Kerana baginda bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Tubuh Negeri pun. Undang-Undang Tubuh Negeri ni, kita tengok Undang-Undang Tubuh Negeri. Apa yang dimulai ayat tu? In the name of God. Ini saya ambil bahasa putih lah. Kalau bahasa Melayu, dengan nama Allah lah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. The most compassionate, the merciful, praise be to God. Kalau dalam tu, Allah ni sebab ni teks bahasa Inggeris ya. Bukan dipakai God ni dari Inggeris sebab Allah lah. The Lord of the universe, and maybe benediction and peace of God be upon our leader Muhammad and upon all his relations and friends. Mula perlembagaan pun dah sebut kepada Allah dengan nama Allah. Macam mana kita kata undang-undang sekular, perlembagaan sekular, perlembagaan jahiliah dan sebagainya. Jadi kalau kita faham ini, barulah kita boleh jaga agama. Kalau kita faham prinsip ini, baru kita boleh jaga institusi agama. Kan? Yang ketiga, pelaku, pelaksana fungsi kuasa eksekutif, fungsi kuasa legislatif, fungsi kuasa kehakiman. Mereka perlu insaf, mereka perlu sedar. Mereka ini menjunjung Al-Quran. Mereka menjunjung amanah Allah SWT. Mereka ini bukan menjunjung Westminster. Mereka ini bukan menjunjung undang-undang yang bercanggah dengan hukum Islam. Mereka ini bukan menjunjung perlembagaan yang ditafsirkan, ditafsirkan dengan syariah besar dalam hukum Islam. Tidak wajar ada petikan atau sebutan untuk menyatakan bahawa jika sekiranya berlakunya
suatu perkara yang bercanggah Islam, oleh kerana itu diperuntukkan oleh undang-undang, saya terpaksa ikut peruntukan undang-undang, tinggalkan hukum syarak walaupun saya beragama Islam. Tidak wajar ada kata-kata sedemikian kalau kita dapat memahami bahawa perlembagaan persekutuan itu menjunjung Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita tidak boleh menyalahkan mana-mana pihak dalam keadaan ini sebab inilah fahaman popular. Ini yang perlu dihujahkan, ini yang perlu dibawa. Inilah kata orang kefahaman yang kita perlu kembalikan. Sebab itulah perlunya jurisprudewatan dalam kita mentarifkan, dalam kita mentafsirkan. Dan jurisprudewatan ini mempunyai legitimasi, validity yang telah diputuskan. Walaupun dalam kes Indira Gandhi telah adopt sama Mahkamah Kanada, kaedah-kaedah pentafsiran perlembagaan tidak sebutlah jurisprudewatan. Tetapi kaedah dia tu must be interpreted in broad appropriate manner, place, must be placed in a proper linguistic, philosophy and historical context. Itu menyokong jurisprudewatan lah dalam pentafsiran perlembagaan kita. Jadi kalau pelaksanaan fungsi agama, fungsi pemerintahan, legislatif, bahawa Islam adalah prinsip kedaulatan negara kita. Sebab itu Islam sebagai agama persekutuan. Ada orang bahaskan tentang perkara 3 pasal 4. Salah faham. Bila sebut 3 pasal 4, perkara 3 ni telah neutralize dah. Dah rendah. Macam mana rendah pula? Dia tak kata perkara 3.1 rendah. Dia kata nothing in this provision shall derogate from any other provision. Sebab ni nak menyatakan bahawa Islam ni ada di bawah bidang kuasa negeri, Islam ada di bawah bidang kuasa persekutuan. Ada tanggungjawab agung, ada tanggungjawab raja-raja. Dan yang kedua nak beritahu, Islam ni bukannya yang difahami secara teokrasi ni. Islam ni kena wajib semua masuk Islam ni. Islam menjamin civil liberties. Dalam Islam ada civil liberties. Itu perkara kebebasan asasi yang diperuntukkan di bawah perkara 5 hingga perkara 13. Ini aja yang dimasukkan perkara 3-4 ni sebenarnya. Yang kita tafsir 3-4 sehingga meletakkan perkara Islam akan persekutuan lebih rendah daripada peruntukan lain ni macam mana? Tidak ada asas dari sudut jurisprudens. Jadi apa cabaran kita? Ataupun bagaimana kita boleh kata orang menangani isu-isu ni? Ialah kita kembali kepada 3 perkara tadi. Kalau 3 perkara tadi difahami, Islam diletakkan benar dalam kerangka perang kita, insya-Allah. Dan bukan kita nak bawa semua dalam kerangka mahkamah syariah. So, mahkamah syariah ni dulu pun dinamakan mahkamah orang Islam. Tapi syariah, pelaksanaan syariah ni dulu, kalau kita faham dari sisi sejarah ni, mahkamah yang ada mahkamah persekutuan, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi, mahkamah session, mahkamah distrik, dulu ni mahkamah ni adalah beza nama, tapi semua bidang kuasa di bawah negeri. Kemudian diberi delegate kepada persekutuan. Jadi maksudnya apa? Dulu melaksanakan prinsip hukum Islam. Melaksanakan hukum hudud. Melaksanakan menguatkuasakan kesalahan hudud. Hari ini pun kesalahan hudud masih diiktiraf. Cuma hukuman saja sekarang ni yang kita lihat yang dilaksanakan ta'zir. Ada hukuman hudud yang tidak dilaksanakan, tapi kesalahan hudud masih dikuatkuasakan. Bukannya hukuman hudud tak ada dalam kerangka perlembagaan kita. Tapi yang masalah bagi kita ni, kita bila melihat satu perkara ni, kita mudah terpengaruh. Kita cakap nak berjuang Islam. Tapi pegangan kita tak kaji, kita ambil Westminster. Bila kita sebut Islam, oh ni jangan ambitious sangat ni. Itu pula dah. Bila kita bawa Islam ni agama persekutuan atas asas Islam sebagai prinsip kedaulatan negara kita. Suatu undang-undang, suatu keputusan, satu pengadilan yang bercanggah dengan prinsip keadilan Islam, maka adalah tidak sah, boleh dicabar. Wah, bila kita cakap macam ada kata ini ambitious. Oh ini habis macam mana ni? Yang bercakap tu kadang-kadang bukannya orang lain. Jadi di mana kita sebenarnya dari sudut strategi? Di mana kita dari sudut kata orang hala tuju kita. Kita nak bawa kerangka yang betul. Jadi kita kena Islam, keberanian kita Islam seperti Islam yang ada dalam kerangka perlembagaan, Islam yang mana diwarisi sebelum ini. Kan? Sebelum ini. Itu dia kata Islam agama persekutuan. Seperti mana? Heretofore, process and practice. Kalau dulu Islam ni heretofore, process and practice. Islam sebagai adin. Islam bukan setakat yang ada dalam mahkamah orang Islam. Islam juga yang ada di bawah bidang kuasa mahkamah
kehakiman Persekutuan Madari ini. Jadi inilah insya-Allah jika tiga perkara ini difahami dengan menjunjung prinsip kedaulatan watan, dengan memahami melalui metodologi jurisprudewatan, insya-Allah kita akan dapat menjaga agama Islam. Bila kita jaga Islam, bukan kita jaga masalah orang Islam saja. Kita menjaga masalah orang bukan Islam. Ahlul zimmah juga. Islam ni telah katakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam memberi rahmat kepada semua orang. Dan kita lihat dalam sejarah, bila Islam memerintah, semua orang ada rahmat. Bila buang Islam, kita lihat berlaku kucak kacir dan berlaku penindasan di mana-mana juga. Wallahu a'lam.